Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah kita mula sesi pada malam ini, sesi yang ke-7 insya-Allah dengan bacaan doa dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Okey, insya-Allah kita sambung pelajaran hari ini untuk tajwid dulu sebelum ke praktikal bacaan. Kita hari tu akhirnya pada hukum idgham jenis-jenis idgham. Betul? Kita sambung hari ni jadi kepada jenis-jenis mad. Okey, jenis-jenis mad. Okey, insya-Allah kita akan masuk untuk topik yang baru iaitu jenis-jenis mad. Okey, jenis-jenis mad ni yang tajuk yang paling banyak lah dalam modul ni. Jadi untuk mad kita ada dua pembahagian besar. Okay, dua pembahagian besar dia iaitu mad asli dan juga mad far'i. Okey. Jadi kita akan masuk dulu untuk yang tajuk pertama di bawah. Sekejap. Okey. Oh, dia start dengan mad far'i. Okey, tak apa. Jadi kita masuk dulu yang pertama, erti mad. Okey, maksud mad tu apa? Mad ialah panjang. Jadi sebab tu kalau kita baca, kita cakap ada tanda mad dan sebagainya, maksudnya bacaan tu mesti panjang, 2 ke atas. 2 lebih lah. Panjang 2 lebih sebab dia mad. Atau memanjangkan suara pada sesuatu bacaan terdapat 3 huruf mad iaitu awi, alif, waw dan juga ya. Ada 3 je huruf. Okay, tak ada huruf tambahan yang lain. Yang huruf mad ni dia kena mad huruf yang kosong, maksudnya tidak ada sukun. Okay, kalau ada sukun tu dia boleh jadi huruf lin lah. Huruf lin. Nanti kita masuk dalam mad lin. Itu mungkin boleh jadi huruf lin. Kalau ada tanda mati. Okay, mad terbagi kepada dua, kita dah sebut tadi, iaitu mad asli dan juga mad far'i. Mad asli bermaksud yang asal, merujuk kepada panjang baca yang 2 harakat. 2 harakat saja. Mad asli 2 harakat saja. Mad far'i melebihi 2 harakat. Itu mad far'i lah. Jadi apa-apa yang di bawah yang panjang lebih daripada 2 harakat itu termasuk dalam kategori mad far'i. Untuk kategori tu tak penting sangat untuk kita ingat dan sebagainya. Yang penting kita tahu cara bacalah nanti insya-Allah. Okey, kita masuk terus pada topik yang pertama malam ni iaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okey, mad tu panjang lah. Seperti yang kita dah bagi tahu tadi. Mad tu panjang. Kemudian muttasil bermaksud
bersambung. Muttasil. Sebab tu kita tengok pada dia punya apa orang panggil pengenalan dia, mat yang berlaku dalam satu perkataan. Sebab tu dia bersambung. Ni dalam satu perkataan. Sebab tu mat wajib muttasil. Dia tak panggil munfasil. Kalau munfasil yang bawah tu berpisah. Sebab tu dia dalam dua perkataan. Yang ni muttasil bermaksud bersambung. Jadi apa yang bersambung tu? Huruf hamzah, huruf mat yang alif tu bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Maksudnya alif dengan hamzah tu bersambung. Muttasil dalam satu perkataan. Jadi nama dia mat wajib muttasil. Itu dari segi nama. Okay, dari segi bacaan, kena baca dengan panjangnya 4, 5 ataupun 6 harakat. Tapi bila kita nak baca 6 harakat ni, iaitu bila mana kita nak wakaf pada perkataan yang mat wajib ni lah. Bila mana kita wakaf. Jadi kalau kita wasal, 4 ataupun 5 sahaja. Okay, 4 ataupun 5 sahaja. Jadi contoh kalau wajah, kalau kita nak berhenti dekat situ, baru kita baca, boleh baca sampai 6. Kalau kita nak sambung waja'ahum ke, kena baca 4 ataupun 5 harakat. Itu untuk mat wajib lah. Cuma saya kalau yang tak ingat nama dan sebagainya, tengok je ada tanda ni, tanda mat ni, tanda macam ombak ni, selepasnya bukan huruf sabdu, kan macam dekat sini bukan huruf sabdu, maka pilihlah untuk baca 4 ataupun 5. Ini jalan selamat lah, formula untuk ingat je. Okay, kemudian mat jaiz munfasil. Dia sama je, mat berjumpa dengan hamzah. Cuma yang bezanya dekat sini adalah dia dua perkataan yang berlainan. Okay, dua perkataan yang berlainan. Jadi harakat pun sama, 4 ataupun 5 harakat. Cuma dia tak ada 6 harakat. Sebab apa? Sebab kalau kita berhenti pada mat tu, inna tu baca 2 je lah. Jadi dekat situ boleh 4 ataupun 5 kalau kita baca sambung. La uqsimu, 4 ataupun 5, sama juga. Boleh guna formula yang sama juga. Kalau kita tak ingat nama, tak ada masalah. Tengok je tanda mat. Okay, tanda mat, tanda ombak macam ni. Selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5. Jadi kita dah boleh sekalikan lah untuk mat jaiz munfasil dengan mat wajib muttasil tadi. Kalau nama tu pening, kita tak perlu ingat, just ingat pada tanda saja. Sebab nanti kita akan jumpa pada mat lazim, iaitu lepas tanda mat dia ada sabdu. Dekat situ baru kita baca harakatnya 6. Cuma untuk mat wajib dengan mat jaiz ni kita sekalikan dia punya formula dia. Kalau selepas tanda mat ni, tanda ombak, selepasnya bukan huruf yang bersabdu, okay, bukan huruf sabdu, bukan bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Itu je formula dia. Okey, jadi kita teruskan lagi. Kalau ada soalan, terus dia tanya. Kita go through je sebab dia nama-nama je ni. Dari segi cara bacaan tu lebih kurang je. Harakat dia dan sebagainya. Okey, ma'arik disukun. Apa maksud mak? Nak tanya sikit. Tadi mat wajib. Okey. Sekejap. Suara Tuan Syed dia macam putus-putus. Ke saya punya saya cuba sekali lagi. Mat wajib Tak jelas kan? Macam mana kita nak membezakan dia? Beza dia dua perkataan kan? Okey. Jadi pada kita yang tak pandai, pada saya yang tak pandai cakap Arab ni, macam mana nak mengenalkan dia tu satu perkataan ataupun dua perkataan? Okey, baik. Okey, secara umum siapa Tuan Syed Tuan Syed cuba tengok. Contoh wajaa dengan la uqsim. Inna ke ikutlah. Tengok. Dia kalau mat wajib, hamzah dia akan berseorangan. Ni. Dia tidak ada alif. Dia duduk sendiri dia. Kalau yang mat jaiz, dia mesti ada alif tu. Oh, ada rumah. Ada rumah lah. Ada rumah. Betul? Itulah tanda dia yang paling senang untuk kita tahu.
Di rumah dia ustaz mesti alif ke ataupun ada setengah saya tengok macam ada waw lah ke Ada dekat atas ular, sama-sama. ular ika, ada juga yang lain. Contoh ular ika ke, Jadi yang itu macam mana yang waw tu? Sorry. okay, sekejap Dekat sini kita tengok ada contoh dia, ular ika. Ular ika. Ular ika ni. Tak cantik Hmm. lah tulisnya. Ya, tak apa. Kena cari dalam mushaf ni sedap sikit. Tak Hmm. apa, nanti ingatkan balik Tuan Syed. Biasanya kita baca nanti akan ada, insyaAllah akan ada. Kalau tak ada, nanti kita cari rupa dia. Tak cantik, tak ada. InsyaAllah. Okay, cuma dia ada pengecualian jugalah untuk yang mak wajib. Bukan pengecualian. Apa orang panggil? Kena hati-hati. Sebab ada perkataan tu yang kita nampak macam satu perkataan tapi sebenarnya dua perkataan. Hmm. Okay. Contoh dia apa? Ya ayyuha. Contoh ya ayyuha. Ni saya tulis macam tu je. Ya ayyuha. Ayyuha. Nampak macam satu perkataan. Tapi sebenarnya dia dua ni. Ya tu wahai kan, wahai. Lepas tu ayyuha perkataan lain pula. Ataupun ha umuqra'u. Yang tu nantilah insya-Allah. Tak apa, yang ni kita ambil asas dulu. Nanti yang pengecualian tu nanti kita akan takut pening pula. Okay, kita sambung terus. Ma'arid lis sukun. Okay, bila masuk tajuk ma'arid. Ma'arid maksudnya mat yang terjadi bila ada wakaf. Bila kita wakaf. Ma'arid lis sukun. Mat yang berlaku apabila kita wakaf sahaja. Maksudnya kalau kita tak wakaf pada perkataan tu, dia tidak akan jadi ma'arid lis sukun lah. Dia jadi mat asli biasa je. Sebab apa? Sebab dekat sini alamin contohnya, kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Mana-mana secara umumnya, mana-mana mat yang terjadi sebab disebabkan wakaf, dia boleh baca 2, 4 ataupun 6. Secara umum lah sebab tak semua. Macam mat iwad nanti 2 harakat je. Secara umum kalau yang wakaf, dia terjadi ketika wakaf, dia akan boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okay. Contoh alamin ar-rahim, dia hujung-hujung ayat lah biasanya kita baca dalam Al-Fatihah tu pun hujung qul a'udzu binnas. Semua tu ma'arid lis sukun. Ma'arid lis sukun. Jadi mat yang terjadi ketika mana kita sukun ataupun kita wakaf. Kalau kita tak wakaf, dia akan jadi hukum asal dia lah mat asli 2 harakat saja. Okay, itu ma'arid lis sukun. Jadi baca dia 2, 4 ataupun 6. Dia tak ada 5. 2, 4, 5, 6 tak ada. Sebab apa? Sebab yang 5 tu kita letak pada yang tadi tu je. Ma'arid li sukun, ma'arid. Mat jaiz dengan mat wajib. Yang ada, yang berkaitan dengan ada tanda ni. Tanda ombak tu je. Okay, baru ada 5 harakat. Jadi yang akan datang ni, yang tak ada kaitan dengan benda ni, kita tak baca 5 lah. Takut keliru, kadang kita pening 2, 4, 5, 6 ke 2, 4, 6 macam tu. Ingat je yang ada tanda ni untuk mat jaiz dengan mat wajib baru ada 5 harakat. Yang lain ma'arid li sukun ke mat lim ke nanti tak ada. Okay, bawah tu kita dah terangkan hari tu, biasa dia punya basic je. Setiap kali sebelum huruf mat, ya mesti berbaris bawah. Sebelum mat alif mesti berbaris di atas. Sebelum waw mesti berbaris di hadapan. Itu nota dekat bawah tu. Okay, kita terus mat lin. Mat lin pun sama, terjadi bila mana wakaf dia. Sama dengan ma'arid li sukun. Cuma beza dia adalah huruf saja. Huruf, kalau mat lin dia ada tandanya, tanda mati dekat sini. Dekat huruf, atas huruf tu ada tanda mati. Macam waw, waw mati, dia waw dengan ya je. Waw dengan ya je. Yang kita baca dengan 4, 2, 4 ataupun 6 harakat. Nampak? Benda
Mat yang terjadi bila mana waqaf 2, 4, 6. 2, 4, 6 harakat sahaja. Okey. Kalau kita nak baca dekat sini, ada syarat dia jugalah. Sebelum huruf tersebut mestilah berbaris atas. Sebelum huruf Hmm. ataupun waw lah, mesti berbaris di atas. Sebab kalau dia bukan, sebenarnya dengan tanda mati tu pun, memang kita akan baca baris atas lah maksudnya. Dia tak akan jadi baris selain daripada tu. Ia terjadi apabila mewakafkan huruf yang terakhir. Dia jadi ketika kita wakaf saja. Kalau kita tak wakaf, dia tidak akan jadi hukum mat lah. Kita terus baca khawfin. Contoh, khawfin. Al-baitil ladhi contohnya. Itu bacaan sambung. Tapi kalau kita berhenti, kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Sama macam ma'arid li sukun tadi. Khawf 2 harakat. Ataupun 4. Khawf. Ataupun 6. Khawf. Macam tu. Jadi sama je dengan ma'arid li sukun 2, 4 ataupun 6. Maklin. Okey, dah selesai dah. Maklin. Kemudian mat'iwad. Mat'iwad. Mat'iwad yang kita sebut tadi lah. Saya ada sebut tadi. Mat'iwad maksud dia gantian ataupun tukar. Mat ni pun sama juga terjadi bila wakaf saja. Sekarang ni kita dah ada 3 lah mat yang terjadi bila mana wakaf. Mat arid disukun, mat lin dan mat iwad. Mat arid dengan mat lin tadi 2, 4, 6. Tapi kalau mat iwad 2 harakat. 2 harakat. Okey. Contohnya pada perkataan hakimah. Saya tak nak fokus pada perkataan hakimah dengan sami'ah ni sebab kebiasaannya kita memang akan baca 2 harakat kalau kita berhenti. Sebab apa? Sebab ada alif kat situ. Sebab memang dah ada alif kat sini dia tulis. Tapi untuk dua perkataan ni kena berikan perhatian. Ma'a dengan nisa'a ataupun ada satu lagi mari'a macam tu. Mari'a ada alif. Macam ada alif. Okey, tak apa. Ma'a dengan nisa'a dekat sini. Jadi dekat sini ni mungkin akan keliru bila kita baca sorang-sorang lah terutamanya sebab dia tidak ada alif selepas hamzah. Nisa'a pun sama juga. Jadi cara baca dia kalau nak berhenti pada perkataan ini kena gugurkan, tukarkan satu baris dia tu jadi alif macam ni lah. Tambah. Kemudian hamzah tu jadi tinggal satu je. Bila tinggal satu kita tak baca dengan tanwin ma'an lah. Jadi ma'a. Kena cukupkan 2 harakat. Sebab apa? Sebab ada yang dah betul dah baca sebut a tu. Maksudnya dia tak berhenti ma', dia tak matikan. Dia dah hidupkan ma'a. Cuma tak cukup 2 harakat. Kena pastikan cukup 2 harakat. Macam mana kita nak tahu yang itu mat iwad? Kita tengok tanwin lah. Tanwin baris atas. Dia terjadi tanwin baris atas. Kalau hamzah ni tanwin baris bawah 2, dia tak jadi. Yang tu kita kena matikan. Ma' contohnya. Ataupun dia baris depan. 2, 99 kan? Ataupun 69. Ma' berarti macam tu juga. Dia khusus untuk baris atas. Untuk tanda mat iwad, tanwin yang baris atas saja kita kena baca dia 2 harakat. Ma' kita tak baca dengan ma' ataupun nisa' untuk fathatain, 2 baris atas. Baru dia baca dengan mat iwad. Okey, kecuali hujungnya adalah ta. Sebab ta kan ada juga ta tanwinnya di atas. Tanwin di atas, maka dekat situ kita tak baca dengan iwad lah sebab apa? Sebab ta tu kita baca dengan bunyi ha. Bayyinah contohnya. Bayyinah. Dengan kita berakhir dengan ta. Nah, bayyinah. Ta bulat. Tapi kita tak bunyi bayyinata. Dia kecuali untuk yang ta marbutah, ta bulat ni. Selain daripada tu ada 2 baris atas kena baca dengan mat iwad iaitu 2 harakat. Okey. Laju sikit kita sebab Ustaz maaf, saya tadi kurang clear macam yang hamzah tadi dia sebut a tu ke atau ma. okey, yang ni sebut a. Hamzah tu kena sebut. Okay. Ma dia kalau tanwin baris bawah ataupun baris depan baru kita matikan.
Ma. Oh. Macam tu. Hmm. Tapi kalau dia tanwin baris atas ada dua ni, tanwin ni baris atas kena baca dengan dua harakat. Oh. Okey. Ni waktu wakaf lah. Kalau kita tak wakaf, Buang satu baris lah. macam mana? Buang satu baris lah tu. Betul. Buang satu baris. Yang satu baris lagi tu seolah-olah jadi macam alif ni. Dia bertukar jadi alif. Macam tu. Nampak tak? Oh. Dia pergi jadi alif. Okey. Cuma untuk So, Hakimah Sami'ah tu dia tak ada masalah lah sebab memang kat situ ada alif dah. Biasanya kita baca tu tak ada salah. Cuma Ma'an dengan Nisa'ah tu kena hati-hati insyaAllah. Okay. Sebab tajuk mat ni sebenarnya panjang. Jadi kita cuba lajukan sikit lah. Kalau tak faham nanti boleh tengok je recording tu balik. insyaAllah. Okay. Okey, ni nama-nama mat ni banyak sebenarnya. Tapi kalau kita tengok pada tanda tu, kita boleh baca dengan harakat yang betul lah. Contoh mat badal. Mat badal ni dari segi bahasa dia, badal maksudnya gantian. Apa yang dia ganti tu iaitu hamzah tu. Hamzah asalnya berlaku pertemuan dua hamzah. Yang pertama, hamzah pertama berbaris, yang hamzah kedua sukun. Jadi hamzah kedua tu digantikan, dia badal, digantikan dengan huruf mat. Mengikut baris hamzah pertama bagi memudahkan bacaan. Maksud mengikut baris hamzah pertama maksudnya adalah dia tengok kalau hamzah yang pertama tu baris atas, selepasnya mestilah mat alif. Kalau hamzah pertama baris depan, mesti mat waw. Sebab apa dia ikut macam tu? Sebab untuk memudahkan bacaan. Sama juga hamzah baris bawah dia gantikan, dia badalkan dengan ya, mat ya. Jadi yang bawah ni adalah perkataan asal dia lah. Contoh amana, perkataan asal dia amana. Tu perkataan asal dia tu. Itu hamzah yang pertama ada baris, yang kedua tu sukun ataupun mati. Jadi dia tukarkan kepada ni supaya mudah untuk kita baca. Macam tu. Itu je sebenarnya mat badal. Cuma dari segi bacaan, biasanya kita dah baca dengan betul dah sebenarnya dua harakat. Sebab apa? Sebab back to basic lah. Nampak je huruf-huruf mat ni kita terus baca dua harakat. Ya, alif, waw, ya. Balik pada formula asal. Kita nampak je mat terus baca. Cuma dari segi teorinya ada nama khusus dia lah. Macam tu. Cuma kalau kita nak exam ataupun kita nak mengajar, kena ingatlah nama-nama tu. Kalau kita just untuk baca sendiri, tak perlu ingat nama-nama tu. Just tengok pada tanda-tanda tu je. Okay, kemudian mat tamkin. Sorry Ustaz, lagi satu saya nak tanya pasal dia kan ada lagi satu yang CB bil badal tu kan. Yang apa? CB bil badal tu. Itu nampak macam badal kan? Yang tu macam mana contoh dia, saya pun lupa yang tu. Ada ni tak? Dia punya contoh dia, perkataan dia. Saya tak ingat dia punya perkataan tu. Alamak. Kalau Iqra tu ada tu. Okey, tak apa. Nanti Tuan Said boleh share juga dalam grup nanti. InsyaAllah. Okay, kita terus mat tamkin. Mat tamkin maksudnya tetap. Apa yang berkaitan dengan mat tamkin ni adalah dua huruf ya. Itu je. Bertemu dua huruf ya. Ya yang pertama ada baris syaddah. Dan baris syaddah dan ya tersebut baris bawah. Huruf ya kedua, huruf mat. Itu je lah. Dari segi bacaan dia pun sama, baca dengan dua harakat. Sebab apa? Sebab memang dah ada mat ya dekat situ. Nabi, ummi, rabbani, huyitun. Sama je semua. Cuma dari segi teorinya namanya mat tamkin, ya dengan ya. Ya bersukun dengan ya mat. Okey, kemudian mat silah. Kita laju je. Mat silah maksudnya mat
huruf mat bertemu dengan huruf ha. Ha bertemu dengan hamzah ataupun ha bertemu dengan selain hamzah. Sekejap Okey, kita baca sikit lah. Ha dhamir ni, ha bulat ni, pada akhir kalimah. Okey, kata ganti diri yang ketiga bagi lelaki. Itu apa? Bahasa Arab sikit lah. Bahasa Arab. Syarat untuk menjadikan mat silah adalah huruf sebelum dan selepas ha dhamir tersebut berbaris sama ada fathah, kasrah maupun dhammah. Yang ni pening sikit. Jadi tak perlu nak ingat yang tu. Kita just tengok pada tanda saja. Saya suka ajar pada tanda je. Jadi dalam mat silah kita ada dua pembahagian, mat silah qasirah dan juga mat silah tawilah. Okey. Secara basicnya mat silah qasirah iaitu pendek, ha dhamir berjumpa dengan huruf selain hamzah selepasnya. Macam kat sini contoh dia, fa akramahu wa na'amahu. Ha bertemu dengan waw bukan hamzah. Jadi mat silah qasirah. Cuma nak lagi senang kita tengok je tanda dia. Tanda mat yang kecil ni, waw ni, dia tidak ada tanda ombak ni. Tanda mat yang panjang tu. Okay, sama juga yang ni. Waw saja, ini tanda ya. Okay, berbeza dengan mat silah tawilah yang bawah ni. Dia ada tanda ombak ni. Itu je beza dia. Jadi kalau kita nak tahu ini mat silah qasirah ke mat silah tawilah, kita tak perlu ingat lah ha tu kena berjumpa dengan selain hamzah ataupun ha tu kena jumpa dengan hamzah nak jadi mat silah tawilah. Just tengok pada tanda saja, lebih mudah. Bila nampak waw atas kepala dia tu ada tanda ombak ni, tanda mat ni, maka dia akan jadi tawilah lah. Tapi yang lebih penting adalah cara baca, iaitu 4 ataupun 5 harakat. Sebab tu kita balik kepada basic juga. Nampak je ada tanda ombak, terus kita baca 4 ataupun 5. Sama dengan mat jaiz dengan mat wajib tadi. Tak perlu pun kita ingat nama-nama ni. Nampak je tanda ni, selepasnya bukan huruf sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Simple. Jadi mat silah dah selesai lah. Mat silah untuk qasirah tak ada tanda ombak. Mat silah tawilah ada tanda ombak dekat atas dia. Cuma ada pengecualian lah dekat sini. Kalau ikut dia cukup syarat untuk jadi mat silah. Sebab apa? Sebab kalau kita, yang saya skip tadi tu, kalau ikut penerangan dia yang sebelah ni, sebelum dan selepas ha dhamir, ha bulat tu mesti baris fathah ataupun kasrah ataupun dhammah. Maksudnya mesti berbaris. Jadi kalau kita tengok kat sini, sebelum dan selepas ha dia berbaris. Ni dot, lam. Tapi kenapa dia tidak ada waw kecil? Contohnya. Itu pengecualian lah. Okay. Itu dari segi teori untuk kita tahu. Tapi kalau kita baca, memang kita tak baca panjang pun dekat sini. Sebab apa? Sebab tak ada tanda mat tu. Jadi sebenarnya senang je. Kalau kita dah belajar tanda-tanda tu, kita dah boleh baca dengan baik. Tanpa kita tahu pun, kadang-kadang kita baca tu dah betul. Tapi bila orang tanya ni hukum apa ni? Kita tak ingat nama. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Yang penting kita baca tu betul. Maksudnya lebih baik kita baca betul tapi kita tak ingat nama-nama hukum tajwid. Berbanding dengan kita ingat nama hukum tajwid ni, siap dengan pengenalan dia, apa bertemu apa dalam satu perkataan, dalam dua perkataan. Tapi baca tunggang langgang. Baik yang kategori pertama tadi. Kalau boleh baca betul, ingat, itu lagi bagus lah. Cumanya nak bezakan, lebih baik kita baca betul, kita tak ingat, berbanding dengan kita ingat tapi baca salah. Baca salah. Okey. Okey, yang ni penting juga mat faraq. Mat faraq sebelum kita masuk kepada praktikal sekejap lagi. Mat faraq iaitu berlaku pertemuan dua hamzah pada awal kalimah. Hamzah yang pertama adalah hamzah istifham. Ini ada masuk sikitlah kaedah bahasa Arab. Hamzah istifham maksudnya hamzah pertanyaan. Allah. Hamzah istifham. Hamzah pertama hamzah istifham, manakala hamzah kedua adalah hamzah wasal. Okay, contoh perkataan Allah, adakah Allah? Contohnya lah. Jadi dekat sini
kita kena baca 6. 6 harakat. 6 harakat. Okey. Okey, dia nampak tanda ni, tapi dekat tanda ni tidak ada hamzah. Kalau perasan lah. Jadi kita boleh bezakan dengan kaedah umum yang kita belajar tadi tu. Ombak selepasnya bukan sabdu, kita baca 4 ataupun 5 harakat kan. Dekat sini alif, dia atas alif, dia tidak ada hamzah. Macam tu. Mana? Okey. Tapi untuk perkataan ni dia tak banyak lah. Ni contoh-contoh dia. Tak ada. Tak ada suara Ustaz. Tak ada suara. Tak ada suara? Test. Lag. Oh, kalau lag ni lah kot internet. Kat mana yang tak dengar tu? Ke Puan Nat je yang tak dengar? Tuan Syed dengar tak? Puan Nora, Puan Cik Fuziah pun ada ni. Saya dengar semua tadi. Dengar. Oh, Puan Nat punya line ni. Nanti tengok recording balik. Recording balik. Jelas okey. Baik. Jadi perkataan-perkataan ni kena baca 6 harakat. Okey, al-an Allah ataupun az-zakarain. Okey, itu mad faraq. Saya tak dengar sebab line saya. Oh, okey. Puan Nora memang sebab line Okey. Okey, tak apa. Jadi itu saja untuk mad. Tapi sebenarnya ada satu lagi ni, mad lazim. Saya rasa macam habiskan je lah. Sebab kita ada satu je lagi, mad lazim. Mad lazim ni kita tengok macam banyak cerita dia. Cerita dia macam banyak. Tapi saya ringkaskan je. Okey, mad lazim ni adalah ada dua pembahagian besar. Okey, mad lazim kalimi. Yang bawah-bawah ni tak payah tengok lagi, tak apa. Kita cerita secara umum je, nak bagi faham. Mad lazim dia ada dua, iaitu mad, ya Allah, mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Okey, mad lazim kalimi maksudnya apa? Mad lazim yang berkaitan dengan kalimah, satu kalimah. Kalau harfi berkaitan dengan huruf. Nanti faham. Nanti akan faham insya-Allah, kita tengok pada contoh. Cuma nak bagi tahu mad lazim ada dua, kalimi iaitu kalimah, harfi huruf. Okey, di bawah kalimi dan juga harfi ada dua pembahagian. Kalimi ada dua pembahagian, harfi dua pembahagian. Pembahagian dia nama sama je. Yang pertama musaqqal. Betul tak saya je ni? Musaqqal. Tak apalah, lebih kurang. Musaqqal. Yang kedua mukhaffaf. Sama juga. Yang harfi pun sama. Musaqqal, mukhaffaf. Okey. Jadi secara umumnya untuk mad lazim macam ni je bentuk dia. Mad lazim ada dua, kalimi, harfi. Di bawah kalimi ada musaqqal, ada mukhaffaf. Musaqqal tu berat, mukhaffaf ringan. Ingat macam tu je. Berat tu berkaitan dengan cara baca dia lah. Mukhaffaf ringan. Harfi pun ada dua, berat, ringan. Itu saja. Jadi kita tengok contoh untuk mad lazim kalimi mukhaffaf yang pertama ni. Okay, yang pertama iaitu bila kita sebut dia kalimi, maksudnya dia kalimah. Huruf mad bertemu huruf berbaris sukun dalam perkataan, dalam satu perkataan. Jadi ada satu je dia punya perkataan dia, iaitu al-an untuk mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi selain daripada tu adalah mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal banyaklah kita jumpa. Okey, satu lagi, bila kita sebut mad lazim kena baca 6 harakat. Tak kisahlah mad lazim kalimi ke, harfi ke, kalimi musaqqal ke, kalimi mukhaffaf ke, 6 harakat. Bila masuk mad lazim, maksudnya kita baca 6 harakat.
Okey, itu mak lazim kalimi mukhaffaf. Yang ni ada satu je perkataan. Jadi ingat je lah yang ni. Al-an. Okey. Kemudian mak lazim kalimi musaqqal. Tadi mukhaffaf, kita baca ringan. Al-an. Al-an. Okey, mak lazim kalimi musaqqal. Okey, huruf mat bertemu huruf berbaris syaddah dalam perkataan, dalam satu perkataan ataupun dalam perkataan yang samalah. Okey, sebab apa dia jadi musaqqal? Sebab apa dia jadi berat? Sebab ada sabdu. Sebab ada sabdu. Sebab ada sabdu. Di sinilah yang jadinya formula ombak bertemu selepasnya huruf yang bersabdu, maka kita baca 6 harakat. Macam tu. Cuma kalau nak ikut kategori mak lazim dia tu, mak lazim apa? Kalimi sebab dia kalimah, satu kalimah. Ad-dhalin, al-haqqah, al-khassah. Dan dalam satu kalimah tu ada sabdu. Selepas tanda mat tu lah. Jadi dia akan, maka jadilah dia musaqqal, berat. Tadi mak lazim kalimi mukhaffaf. Kenapa ringan? Sebab dia tak ada sabdu. Macam tu je, mudah je. Kita nak bagi ingat lah. Ayat-ayat yang panjang tu kadang kita pening. Jadi kita ringkaskan je. Okey, dah selesai dah kiranya untuk mak lazim kalimi. Sebab apa kalimi tadi? Sebab perkataan. Sebab apa berat? Sebab ada sabdu. Sebab apa ringan? Sebab tak ada sabdu. Macam tu je. Okay, kemudian satu lagi mak lazim harfi, iaitu huruf. Bila kita sebut huruf, mestilah dia ada kaitan dengan huruf. Kena ada kaitan dengan huruf. Maksudnya huruf dekat sini kita panggil huruf muqatta'ah ataupun huruf yang terpotong. Maksudnya tak ada maksud lah dekat sini. Secara zahirnya tidak ada maksud. Ain, sin, qaf. Tapi Allah tahulah maksud di sebalik benda ni. Ni ada perbincangan juga tentang apa. Takkanlah Allah nak buat sesuatu yang sia-sia kan. Itu panjang pula dia punya cerita dia. Cuma kita secara zahirnya huruf muqatta'ah ni tidak ada maksud melainkan Allah yang tahu. Okey, yang pentingnya baca 6 harakat. Bila mak lazim 6 harakat. Cuma kenapa dia harfi? Sebab dia huruf muqatta'ah ni. Ain, sin, qaf. Dia bukan kalimah. Sebab apa? Sebab maksud kalimah ni adalah gabungan kan. Gabungan huruf-huruf yang membentuk makna. Ataupun yang memberi maksud. Contoh bola. Okay, satu kalimah. Sebab apa? Sebab kita faham. Itu bola lah. Kalau contoh B dengan O. Tak ada maksud pun. Jadi itu huruf. Huruf B dengan huruf O. Okey, sama jugalah dekat sini. Ain, sin, qaf. Okey, yang penting untuk mat lazim harfi adalah cara baca. Okey, cara baca ni mungkin sesetengah daripada kita akan kelirulah bila bertemu dengan huruf-huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang kita baca bila ada setengah surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Jadi cara tepat untuk kita baca adalah kita ceraikan dulu. Contoh dekat sini ain, sin, qaf. Nak ceraikan macam mana? Nak ceraikan dengan kita tengok ejaan asal dia. Ain tu eja dia macam mana? Okay, eja ain, ya, nun macam ni. Kemudian sin, eja macam mana? Sin, ya, nun, sin. Qaf eja macam mana? Ko, alif, fa. Bukan ko. Kalau ko alif, ko. Itu. Ejaan dia qaf. Ain, sin, qaf. Okey, sebab apa penting kita ceraikan? Barulah betul kita nak sebut, nak baca nanti. Contoh ain. Okey, kita nak baca ain, sin, qaf. Betul tak agak-agak baca macam tu? Ain, sin, qaf. Rasa betul tak? Cuba teka. Salah. Salah dekat mana? Okey, kalau salah dekat mana? Kalau betul dekat mana? Tak menyambung. Tak menyambung yang mana? Ain, sin. Okey, salah. Okey, kalau salah maksud sebab tak sambung. Okey, kalau betul, siapa tadi Puan Nat cakap betul? Salah. Salah. Puan Nora. Puan Nora kenapa betul? Sebab dia tak bersambung pun. Dia panjang je. Okey. Okey, dekat situ
ada kekeliruan lah kan. Jadi kita balik pada basic yang asal. Tengok bila mana kita dah ceraikan ain, sin dengan qaf tu, kita tengok ejaan ain, ya, nun. Kemudian sin, sin, ya, nun. Tengok pertemuan dua huruf. Nun kita dah belajar ni. Nun bertemu dengan huruf sin. Ingat tak apa hukum dia? Tanya nama hukum lah. Kalau ingat, kalau tak ingat tak apa. Ingat tak? Nun bertemu dengan huruf sin. Apa nama hukum dia? Idgham. Bukan idgham. Bukan. Dia yang kita belajar dulu bawah nun mati ataupun tadi. Hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki bacaan dia macam mana? Samar-samar kan? Samar-samar. Yeah. Jadi dekat sinilah kita kena gunakan kaedah asal tadi tu, ikhfa. Ain sin. Kena ada dengung. Sebab ikhfa kena dengung kan? Bacaan ikhfa, bacaan kena ada dengung. Jadi kalau saya baca tadi ain sin tidak ada dengung, itu dah bacaan izhar, jelas. Jadi kurang tepat lah dari segi bacaan kat situ. Sebab kat sini bacaan dia kena ikhfa. Sama juga dengan nun bertemu dengan qaf. Sama, ikhfa juga. Jadi kedua-dua ain nak bertemu dengan sin, sin nak bertemu dengan qaf, kena ada dengung. Dan cara baca dia dengan bacaan ikhfa. Ain sin qaf. Okay. Faham tak untuk tu? Faham. Okay. Yang huruf dia akan jadi isu kalau huruf muqatta'ah bersambung-sambung lah. Ain sin qaf. Kalau qaf saja ni biasanya tak ada masalah. Cuma ada jugalah masalahnya tak bunyi qaf ni. Ataupun kita ragu-ragu. Qaf ke ataupun qa. Fa tak bunyi. Tak boleh sebab dia ejaan qaf tu qa, alif, fa. Contoh ni lah. Contoh lagi nun. Nun ni kita baca na. Itu salah. Sebab ejaan dia nun. Sebab dia huruf. Huruf nun eja macam nun. Macam tu lah. Kita tak boleh baca na. Okay, jadi kenapa dia harfi mukhaffaf? Agak-agak kenapa? Kenapa dia tak musaqqal? Dia sebenarnya sama macam yang tadi tu. Jawapan dia sama macam tadi. Kenapa dia mukhaffaf dekat sini? Contohnya mukhaffaf ni. Tak ada sabdu. Tak ada sabdu, okey? Jadi tak ada sabdu. Tak ada sabdu tu kita tengok dekat mana? Dekat sini. Tapi yang lebih tepat kita tengok bila kita dah pisahkan dia. Nak lagi jelas kita tengok pada yang satu lagi lah, mad lazim. Kali ni musaqqal. Dekat sini lagi jelas. Okey, sama juga. Kita ceraikan dulu. Alif, lam. Sekejap. Alif, lam. Alif. Okay. Mim bertemu mim, kita belajar hari tu idgham syafawi. Idgham syafawi. Bacaan idgham kena baca dengung lah. Jadi bila lam dengan mim ni kena masuk. Macam tu. Sebab apa? Jadi okay, pastikan cukup 6 harakat. Alif, lam, mim. Okay. Okay, kebiasaan alif lam mim ni biasa dah betul. Sebab kita selalu jumpa. Cuma to sin mim. Contoh to sin mim. Kita nak baca dekat sini lah. Hati-hati. Kalau to sin mim, maksudnya kita tak idgham kan. Sedangkan kat sini ada idgham ma'al gunnah. Nun bertemu dengan mim. Kena masuk. To sin mim. Okay. Jadi kita jangan baca izhar lah. Maksud izhar tadi si. Okay, alif lam mim dah betul dah. Okay, cuma dekat ra ni nak kena sambung dengung ke tak ya? Alif lam. Sebab apa tak payah? Ra tu dah huruf
Izhar. Sebab dekat sini hukum dia izhar. Izhar syafawi kan. Izhar maksudnya jelaslah mim, ra, mim, ra. Tak perlu mim, ra. Salah lah macam tu. Okay, jadi poinnya kita kena ceraikan dia. Ceraikan dia. Sebab apa dia mustaqal? Kita dah pisahkan dia tu ada sabdu. Sebab apa ada sabdu tu kita idgham tadilah salah satunya. Okay. Jadi selesailah sebenarnya untuk mad. Kita dah selesai dah. Ni penerangan bawah-bawah ni takut pening je. Jadi untuk mad kita dah habis. Biasa jarang dapat habis dalam satu kelas je untuk mad. Tapi nak macam mana sebab kita masa pun singkat, saya terus je. Okay. Kita pergi praktikal terus. Ada sikit lagi masa. Bolehlah seorang satu ayat ke kalau sempat. Okay, sambung. Kita sampai muka berapa? Ni kelas mana ni? Sini ke? Betul ke? Rasa macam bukan ni. Purnah bitu. Sini Purnah bitu tu. Okay, boleh. Silakan. Siapa dulu mula? Saya Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulnah bitu minha jami'a. Okay, ha tu jangan pedas. Jangan pedaskan kulnah dia halkum bawah. Kulnah. Qulnah bitu minha jami'a. Okay. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Okay. Faman tabi'a hudaya fala haufun alaihim. Okay, lagi sekali Puan siapa baca ni? Ya. Okay, Puan Fuziah sekali lagi. Minni hudang. Faman tabi'a hudaya fala haufun alaihim. Tu pendek. Faman tabi'a huda. Terus sambung. Faman tabi'a hudaya fala haufun alaihim. Okay, ya pendek. Hudaya fala khaw. Khaw ni jelaskan sikit makhraj khaw tu. Hudaya fala haufun alaihim. Ya tu pendek. Puan Fuziah baca panjang tadi. Huda ya fala. Faman tabi'a hudaya fala haufun alaihim. Okay, khaw tu sikit lagi. Puan Fuziah khaw. Dia bunyi o tu. Khawfun. Khawfun. Khaufun alaihim. Okay. Walahum yahzanun. Okay, yahza. Za tu biasa. Jangan nipis sangat. Yahzan. Walahum yahzanun. Okay, baik. Okay, terima kasih Puan Fuziah. Jaga panjang pendek dulu, okay? Panjang pendek tu kena jaga. Okay, seterusnya. Ayat 39. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Lagi sekali. Wallazina kafaru wa kazzabu. 2 harakat. Ada mat waw tu. Mula ya, Ustaz? Wallazi semula. والذين كفروا بكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Okay, kalau boleh swat ni tebalkan lagi. Elsha. Dan mula balik, Ustaz. Mula daripada ula tu. Ulaika elsha. Ulaika ashabun nar. Okay. Hum fiha khalidun. Okay, baik. Okay, terima kasih. Jaga
mat juga tu ada tertinggal dan huruf sad tu tebalkan sikit. Okey, seterusnya. Ya Bani Israil. Saya baca lah Ustaz ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Okey, cantik dah yang lain tu. Tuan Syed cuma ya mula-mula tu terlebih tu 2 harakat je. Ya Bani. Oh. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum Okey, terus. wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Okey. Okey, bagus dah. Tuan Syed cuma ya tadi tu. Cukupkan. Jangan lebih 2 harakat sebab dia mat asli biasa tu. Okey. Kalau nak Terima kasih. nak upgrade sikit, farhabun tebalkan ra tu. Cuma kita belum belajar lagi lah. InsyaAllah kelas akan datang, nanti kita belajar Okey. ra tu. Okey. Farhabun. Okay. Seterusnya ada lagi yang terakhir kot. Ada siapa tak? Belum baca lagi. Kita semua dah baca. Puan Fuziah dah baca. Saya. Okey, Puan Nat. Mana ke Puan Nora? Puan Nora. Sorry. Okey. Yang mana Ni wa aminu bima. Oh, kat situ. Okay. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqalil Okey. Masuk dalam musaddiqali boleh kan? Dikol kan? betul Musaddiqal lima ma'akum wala taku macam mana? wala takunu. Wala takunu. Okey. Ya, tak nampak. Tak apa. Wala takunu awwala kafirin bi. Okey. Wala tashtaru bi ayati. Okey. Cuma T tu panjangkan sikit 2 harakat. Sama Puan Nora. Wala tashtaru bi ayat. wala tashtaru bi ayati. Okey. Sama nak. Samanan qalila wa iya. Samanan qalila wa iya yafattaqun. Okey, qali. Yafattaqun, betul lah. Yang tu dah okey. Dekat sini qalilan ni kena masuk sebab dia idgham. Masuk dalam waw. Qali lau. Lau wa samanan qalilau wa iyaya yafattaqun. Okey, samanan ni jangan baca NAN Samanan dia samanan qa. Ikhfa. Now tu wow now. Dengan now dia ikhfa ni kita nak pergi ke makhraj qa. Samanan qa. Lidah tu nak ke anak tekak. Samanan macam tu. Okey. Samanan qalila wa La ni jangan panjang. Puan Nora, la tu jangan panjang mat, dia panjang dengung. Qalila. Lau. Samanan qalilau wa iyaya fattaqun. Okey, baik. Okey, jaga yang tepat yang dengung tu kena idgham ke ataupun ikhfa. Tengok baik macam mana.
Okey, insya-Allah. Baik Ustaz. Terima kasih. Okey, sama dengan mat asli tu jaga-jaga juga jangan terlebih. Macam wa iya tadi awal-awal baca tu terlebih sikit. Wa iya ya 2 harakat saja. Okey, Faham. rasanya semua dah baca kot Semua dah baca. InsyaAllah kita berhenti kelas setakat tu dulu. InsyaAllah kelas kita ada satu sesi lagi insyaAllah. Kita akan belajar hukum ra, hukum bacaan ra lah insyaAllah. Okay, pada hari Jumaat juga insyaAllah. Jadi untuk hari ni setakat tu saja.